Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Jadikan iman kami dan takwa kami sebenar-benarnya kepadamu ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baru ni kita baca bahagian-bahagian syirik. Kita baca bahagian syirik. Yang pertama, syirik yang kita baca syirik besar. Kita baca baru ni syirik besar. Bagaimana yang kita tahu syirik besar ni, syirik yang jadi kafir lah. Jadi murtad. Mana kalau dia orang Islam, orang panggil jadi murtad. Kalau dia kafir dah, kafir lah dia orang panggil. Kalau dia orang Islam asal, kalau dia syirik, orang panggil murtad dia. Jadi syirik ni hak besar ada dua. Yang pertama syirik jalil, syirik yang terang dan nyata. Dia sembah terang, sembah berhala, sebagai contoh. Baru ni saya sebut pas syirik besar ni syirik kecil. Syirik khafi ni syirik kecil. Rupanya dalam kitab ini pengarang hafizahullah ta'ala membahagikan lain. Yang bagi lain. Benda sama je, cara pembahagian dia. Cara pembahagian dia lain. Yang pertama syirik besar ialah syirik jali. Terang-terang dia pergi kat berhala dia sembah. Ni terang lah, nyata. Dia pergi kat lembu, macam orang India dia sembah lembu. Ini syirik yang nyata, terang, syirik besar, kafir lah maknanya. Ataupun tak kira lah, dia sembah apa yang terang dan nyata tu, orang panggil syirik besar. Bawah bahagian syirik jali. Syirik besar tu syirik jali. Seterusnya kita baca malam ni ialah syirik khafi. Hari tu saya kata syirik khafi ni syirik kecil. Rupanya dalam kitab ni lain cara pembahagian dia. Khafi ni juga termasuk dalam syirik besar. Kafir juga maknanya. Syirik khafi merujuk kepada syirik yang tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Jadi syiriknya besar tapi khafi, tersembunyi. Khafi, khafa yukhfi, khafa akhfa yukhfi, khafa yakhfi, maknanya tersembunyi. Jadi hak ni kadang-kadang orang tak nampak, orang agama sendiri yang buat kadang-kadang. Tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Misalnya meminta doa daripada orang yang sudah mati. Ni ada orang agama lah, orang pakai serban, orang pakai jubah, kadang orang panggil ulama, orang panggil ustaz, orang panggil tok wali lah kadang-kadang.
Jadi dia pergi minta dengan orang yang sudah mati. Orang tu mati dah. Orang mati ni dia berhajat kepada doa kita. Bukan dia doa untuk kita, kita berdoa untuk dia. Dia mati. Dan penghuni-penghuni kubur tertentu yang dibina kubur besar di atasnya. Ini berlaku kadang-kadang di Indonesia ada beberapa kubur. Di Singapura saya dengar cerita pun ada kubur-kubur tertentu. Di Malaysia pun ada, mungkin di Kelantan ada, di Terengganu pun ada. Tempat-tempat orang-orang agama yang menganggap bahawa orang dalam kubur tu masih hidup dan boleh kita pergi minta tolong doa. Minta tolong, dia berdoa untuk kita. Padahal kita tak tahu tu dia selamat ke tak tahu. Walaupun dia bermayang kuat, baca Quran kuat, kita tak tahu Tuhan terima ke tak. Jadi hak sebetul-betulnya ialah secara langsung kita dengan Allah, secara langsung. Tak payah perantaraan dia panggil. Tak payah. Agama ajar kita supaya kita baik dengan Allah. Jadi kalau ambil perantaraan ni, jadi kita tak kuat lah. Jadi ambil ringan. Macam setengah-setengah orang main ajak tu kan. Malah ni main ajak sini, malah ni main ajak sini. Kadang-kadang tuan rumah tak mayang belah mana main ajak, kita pergi semayang. Macam saya pernah cerita dulu, siapa kiblat aku tak tahu tuan rumah. Saya dok beragak ke kita tak ambuh. Kita jadi ustaz ni, kita yang jadi ustaz orang agama ni suka sangatlah pergi mahal ni makan kambing, pergi mahal ni makan ayam. Orang jamu lah. Allah kena tak sekarang malam ni. Betul lah. Tapi kebanyakan gitu. Jadi suka kita ni, suka. Main makan sate, nasi minyak, makan kambing. Jadi kita tak ambil gitu. Kita nak tapi siang ketua rumah. Pasal dia yang silap faham. Mayanglah, mayang ajak. Dia, bini dia, anak dia berdoa terus ke tak main ajak, berdoa terus. Jadi duk main orang tengah termasuk orang hak mati jadi. Orang hak mati tu kita tak tahu dia selamat ke tidak. Jadi hak moleknya Allah ajar ni kita sendiri maknanya baik dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan. Mereka memohon pertolongan dan bantuan daripada orang yang sudah mati bagi melepaskan pelbagai kesukaran. Lepas tu pula balik cerita jadi sungguh. Hamba bawa anak hamba baru ni, Allah sakit parah. Di kubur mandi atau kubur apa gitu gini. Baik. Tuhan nak uji. Ataupun yang kesak apa dia batu nesang tu sapu di tubuh. Betul lah baik juga. Padahal masalah baik ni makan penado pun baik, makan nasi itu pun baik kadang-kadang. Hak nak baik dah kita tak tahu. Ataupun kerana Tuhan buat ujian untuk dia pun tak tahu. Tapi cara main kubur tu bukan cara tu. Main kubur ni kita tahu Nabi ajar di kubur beri salam, doa. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mula-mula masuk assalamualaikum ya ahlal diyar ataupun ya ahlal kubur. Jadi kadang-kadang banyak orang yang ubah pula, wilawa lagi. Kalau Nabi ajar dah tu siap dah, nak wilawa lagi. Ambil lawa tu kadang-kadang letak atas nama tok guru, atas nama ustaz, atas nama wali. Mana kita tahu tak tahu wali. Orang duk kata wali ni kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala uji. Jadi benda ni silap angin bulan ia jadi syirik khafi dia panggil. Syirik khafi. Contohnya seperti menyembuhkan orang sakit, orang sakit, melepaskan kesusahan, membantu orang yang terdesak dan mengalahkan musuh dalam peperangan. Mereka melakukan perkara yang tidak mampu dilakukan malaikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu berbuat demikian. Mereka ini juga diyakini
dan diiktiqadkan sebagai mampu memberi manfaat dan juga membendung kemudaratan. Ini adalah punca syirik yang berlaku di alam ini. Ni rata berlaku ni Afrika, Mesir, oleh China, oleh Syria, habis berlaku. Ada ulama besar ke, ada ulama kecil ke, berlaku barang-barang ni. Pasal manusia ni memang ada hak jadi gitu. Dalam diri kita ni ada satu perasaan dia panggil puja. Puja, memang ada hak ni. Tapi Allah Ta'ala yang buat bahawa dalam diri kita ni ada sikap perangai suka puja. Lepas tu Allah Ta'ala pun ajar kita puja Allah. Orang lain jangan puja. Tapi dah ada dalam ni ia ikut error. Ia berakhir benda pelik biasanya. Tak boleh tengok benda pelik, penuh halu. Tengok benda pelik kok, ia rasa pelik tak lalu. Jadi kita ni pelik lagu mana, kita kata Allah lah yang buat, habis cerita. Setengah orang apabila pelik dia sembah dia buat tuan. Ataupun apabila pelik dia takjub pelik. Kita ni apabila pelik tu Allah Maha berkuasa. Itu gak gerung. Dengar orang cerita Allah lah salah. Susah kita duduk rumah ni dengar. Kadang-kadang dalam bab politik kat orang dengar seria dengar. Berat ni kita ni berat ni. Jangan awak lagu mana? Serah ke Tuhan. Baik. Maknanya. Pasal segala-galanya Allah. Mula-mula kita usaha, lepas tu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya punca tersembunyi syirik. Yang jadi sembunyi ni, syirik ni adalah kerana dua perkara. Dua perkara kata pengarang. Ia mari kata-kata pandangan Dr. Al-Qaradawi. Yang pertama, menurut Al-Qaradawi, orang ramai tidak menamakan doa, permohonan, pertolongan dan juga istighatsah yang mereka lakukan kepada penghuni kubur. Jadi yang jadi keliru ni, tersembunyi, ia tu bukan ia doa ke kubur tu. Ia jadi keliru tu. Jadi keliru, ia tidak doa. Dan orang yang sudah mati sebagai ibadat. Sebaliknya, perkara yang dikatakan sebagai ibadat menurut pandangan mereka hanya tertentu kepada rokok. Ia tidak rokok. Sujud, solat, ni baru dia kata sembah. Puasa dan seumpamanya. Padahal kata Al-Qaradawi, roh ibadat yang sebenar itu ialah berdoa. Berdoa tu roh kepada segala ibadat, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Nu'man bin Al-Bashir radhiyallahu an. Katanya ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi kata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa tu adalah ibadah. Jadi kalau mu doa, ibadatlah tu. Mengamali upacara ibadah maknanya di kubur. Lain beza berdoa kepada Allah walaupun kat kubur. Walaupun kat kubur. Sebab tu kita diajar oleh para ulama, apabila nak pergi Mekah, kita pun nak doa kat kubur. Kat kubur Nabi tu. Jadi kalau kita paling ke kubur Nabi, kalau kita duduk depan gini, sini duduk imam duduk sini, kubur duduk sini. Jadi bila kita mari daripada jalan tu, kita diajar supaya berdoa paling ke kiblat. Pasal kiblat ini adalah jihah, sudut yang paling mulia, arah yang paling mulia, makna kiblat. Ramai orang duduk berdoa paling ke Nabi. Punggung ke kiblat, paling ke Nabi. Paling ke Nabi. Jadi hak sebenarnya ialah paling ke arah kiblat, walaupun membelakangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang pandangan tu macam-macam. Pandangan ni kalau ikut kau macam-macam lah. Tapi apabila pandangan gitu gini, ambil hak Nabi aja nak doa ni paling baiknya ialah arah kiblat. Arah kiblat. Jadi ramai orang ni tak sedar, kadang-kadang tak sedar benda tu, duduk rasa barang.
Jadi hak paling baiknya ke arah kiblat. Kalau doa jadi makruh. Jadi makruh. Jadi sebaik-baiknya berdoa ke arah kiblat walaupun membelakangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menurutnya Dr. Su'al Qaradawi ini, orang ramai tidak mengiktikadkan orang mati yang mereka minta doa dan pertolongan itu sebagai Tuhan. Itu bukan kita kata dia Tuhan. Tuhan bagi mereka. Bahkan mereka juga meyakini orang mati sebagai makhluk seperti mereka juga. Dia kata gitu kan, kata dia Tuhan. Cuma mereka hanya menjadi perantaraan orang ramai dengan Allah Subhanahu wa taala serta memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil perantaraan. Jadi sebab tu saya kata tadi, pergi kubur contoh. Beza kita nak doa ke Tuhan dengan doa ke orang kubur. Doa ke Tuhan, kat dengan Tuhan tak ada sebut-sebut pun nama apa benda orang mati ni. Sebab tu orang cakap pasal dia panggil tawasul. Tawasul macam-macam cara tawasul yang disebut oleh kadang-kadang tokoh-tokoh ilmu, ulama-ulama. Tapi kita ambil hak sepik sikit. Benda-benda ibadat ni kalau kita peluah sangat, ia jadi celaru banyak. Macam semayang contoh. Kita kena sempitkan dia tu. Buat hampir sama maknanya sebagaimana Nabi no. Contohnya Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Jadi semayang macam aku semayang. Jadi kita ni semua mazhab ni duk cari, duk sempitkan dia tu macam hak Nabi semayang. Macam hak Nabi, tak payah dia tambah jadi peluah. Hak tak ada pun dalam sunnah, tak ada pun dalam hadis. Dia peluah dah lalu. Itulah juga tawasul. Kalau peluah dah lalu, akhirnya nak jadi sembah orang kubur, ataupun dia nak jadi doa terus ke orang dalam kubur. Tidak payah. Yang pertama, doa kepada Allah. Tawassul ni yang sahihnya, yang tak celarunya ialah menggunakan nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, As-Sifatul Ula, nama-nama Allah. Makna tawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawassul itu dengan orang yang masih hidup. Pergi kat dia, minta dia doa kita. Nampak dia soleh, tak kira dah ustaz pun, dia soleh, tersuruh dia berdoa ke kita. Tawassul macam tu tak apa. Yang ketiga ialah tawassul dengan amal baik kita. Jadi sepik je 3 je. Kalau pergi kat 4, kat 5, kat 6, kat 7 kau tidur kubur terus. Tidur kubur. Ibadat di kubur terus. Dia siung pula kubur. Kita tengok dah kawasan-kawasan di Serian, siapa tahap siung dah kubur maknanya. Bau sedap, dia kata bau syurga pula dah. Padahal kawan tu lomongnya atau. Jadi sebab tu jadi kadang-kadang jadi karuk. Apabila lama tak ada Nabi ni ya karuk. Tapi Alhamdulillah kita ni walaupun tak ada Nabi, Allah Ta'ala lahir ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang betul. Di samping ulama-ulama tu ada hak karuk, ada hak betul, ada hak saleh, ada yang jujur, yang betul-betul makna ambil, yang jelas, yang sahih maknanya. Ini menunjukkan mereka jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibarat meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja yang zalim dan pemerintah kuku besi yang tidak dapat ditemui. Namun dengan cara yang menggunakan orang tengah dan perantaraan, ia adalah sejenis penyakit waham yang pernah menimpa golongan musyrikin Arab pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Jadi yang sembah berhala tu bukan Nabi Ibrahim mati hari ni, esok sembah berhala lalu dah. Puluh tahun, ratus tahun, mula-mula main kubur dulu, akhir lok tak ada orang beki, akhir letak patung saja dalam rumah. Mula-mula letak patung dalam rumah saja, akhir-akhir sembuh. Jadi maknanya
Hak zaman jahiliyah, hak masa Nabi mari berhala 313 dalam Masjidil Haram tu, mula dia slow. Sebab tu kita ada tajdid, dia panggil man yujaddidu laha dinaha. Nabi sebut innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha aw kama qala. Sesungguhnya Allah akan membangkit setiap kepala 100 tahun tu orang yang membaharui agama ni. Orang yang membaharui agama maknanya apa? Jauh lagi erek mula, jauh lagi erek semula. Akidah nyewak lari sampai jadi Syiah akidah, sampai jadi Mu'tazilah apa dia akidah. Erek pula orang mari ahli sunnah wal jamaah tolong selamat. Fiqh begitu juga. Mari Imam Syafi'i, mari Imam Abu Hanifah, erek balik. Itulah juga orang main jamaah Islam. Apabila terlalu duk main jamaah Islam, orang lain tak Islam. Orang lain buta Quran. Allah buta Quran kena orang lain. Orang lain tidak yakin kepada Islam. Allah tak yakin, tak percaya kepada Islam. Memanglah sedap kita tukang berulang ni. Kata kat orang tak percaya ke Islam ni, naik bulu roma lah kita. Orang dengar pula takbir lah. Kita je puak kita ni. Semangat ni, suara dia pula, lagu aja pula. Allah sedap lah. Balik rumah ngiling lagi. Allah sedap rumah malam. Sedap mana? Allah dengar orang ceramah. Allah ustaz tu kuliah sedap sungguh. Berani dia kata. Kita pun berani, tapi tak mau kata kat orang gitu. Saya pernah sekali kata, ustaz tu berani. Habis dia kata. Hak besar-besar tu habis dia sebut. Tak, kita pun berani. Cuma kita tambah main lagu tu. Kita nak main cara comel, cara molek, cara betul. Cara maknanya ada semangat nak selamat orang, bukan benci ke orang, bukan nak tuduh orang, bukan nak fitnah orang. Kita nak bukan balik ke saya, bukan balik kepada orang, balik kepada Allah. Erek semua orang ni balik ke Allah, akhir balik ke kita, balik ke parti kita, balik ke puak kita. Dah kalau merek balik puak kita, dah puak tu pahala macam mereka. Erek balik kepada Allah. Ajak balik kepada Allah dengan cara yang betul. Jangan menyeleweng. Jadi Allah Ta'ala lah ada semua dalam dunia ni. Apabila ia panggil melampau dalam jamaah Islam ni, ada orang. Apabila melampau dalam akidah, tubik orang yang menyelamatkan, tubik tokoh mujaddid yang menyelamatkan. Wak punah pula dukuk apa dia tasawuf. Sasauhnya bawa Nabi Muhammad pula dah awal pada Tuhan lagi. Nabi Muhammad awal pada Tuhan. Nabi Muhammad besar pada Allah. La ilaha illallah. Lagu mana yerek tu? Tubik kuno Muhammad lah, tubik batiniyah lah, jadi macam-macam. Lahir Tuhan bagi seorang mujaddid bahagian tasawuf. Beki. Beki maknanya pemahaman yang sebenar tasawuf tu, sehingga jadi tasawuf yang betul. Tasawuf yang bukan orang panggil menyeleweng, yang lari jauh daripada asal yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ketika mana mereka mengatakan firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah kul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, dan mereka menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang dia tidak mengetahui dengannya,
di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi maknanya tak payah main perantaraan. Semua kita ni orang awam ke, orang biasa ke, ulama ke, dan ulama pun dia kena ajar supaya kita ni minta dengan Allah. Dah tadi yang ustaz kata tadi, boleh juga minta doa suruh orang soleh minta tu. Jadi ceritanya kalau boleh kita nak dengan Allah, tak ambuh dah dengan orang ni doa ayah kita dengan Allah, biar kuat kita, biar kita berasa kita ni dengan Tuhan pun baik, bukan orang lain pun baik. Pasal waktu ada dalil bahawa Nabi apabila sahabat ni pergi kat Nabi, ya Rasulullah, ud'u li ya Rasulullah, ud'u li ya Rasulullah, doakan ke saya. Dah kalau ada gitu, maka ulama kata dibenarkanlah. Dah nampak orang soleh ada, kita nampak dia soleh, kita pergi, Pak cik, doa saya Pak cik. Sekadar tu saja sudahlah, jangan melampau-lampau pula. Jangan ada berasa maknanya dia ni besar sangat pula. Sekadar makna dia kita rasa dia soleh, dia seorang yang baik, seorang yang bertakwa. Kita pula ta'awun dipanggil, tolong menolong, doa saya Pak. Sekadar tu. Asalnya kita ni semua kita kena berdoa kepada Allah, kena bersungguh dengan Allah. Tapi dah ada juga cerita di zaman Nabi dulu, sahabat pergi kat Nabi, ya Rasulullah ud'uli. Lepas tu para sahabat di zaman kemudian pula, cuma jangan melampau. Lepas tu pula apabila kita suruh orang berdoa untuk kita, kita jangan lala, kita jangan mengharap ke orang, kita dah berdoa dah, kita dah berdoa dah. Begitu juga dalam bab semayang berjamaah ni. Kalau kita berdoa amin, amin untuk imam baca, kita amin, amin. Jadi kita sendiri pun kena baca juga. Bahkan kalau dia ikut tu imam pun tak payah, tak ada masalah. Nak ikut-ikutlah. Tapi hak kita sendiri tu, hak pendek, hak rekat, hak kita bersungguh maknanya, hak kita menjiwai doa kita tu. Pas semayang contohnya, kita akak sendiri tak tinggal tu imam dah. Okey, tak ambil buat apa, nak buat apa ataupun tak ada, ya Allah. Kita ada masalah lain, Tok Imam ada masalah lain, cerita lain, kita cerita lain. Dia ya Allah. Jadi kita dengan Allah ni kerek dia panggil. Memang berlaku apabila dia nak jadi macam ke Kristian kan. Dia jumpa dengan rohbanahum. Dia panggil padri-padri. Memang dalam Islam pun ada setengah tu apabila orang bawa budaya tawakal ke orang agama, orang lebah ni, dia nak jadi macam padri. Pasal ada sikit, dia main. Jadi dia, kalau dia juga kuat, cuma minta tolong sikit, saya buat dah bersungguh-sungguh, saya tengok awak salat, tu cerita lain. Tapi tak ambuh ada setengah-setengah tu, memang ada berlaku gitu, sikit-sikit, sikit-sikit. Jadi akhirnya dia letak tu keterlaluan, macam dia dengan Tuhan tak ada dah. Dia wasi tak rapat, apa tak rapat? Rapat lah. Kita dengan Tuhan rapat. Dah kita tak berdoa, memang tak rapat juga lah. Berdoa. Allah pula suka kalau kita berdoa. Allah suka pula kita berdoa. Jadi ibadat pula. Jadi ibadat. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu ibadat. Jadi kita berdoa, boleh pahala pula sekali. Kadang-kadang Tuhan tak beri atas dunia, tak beri sekarang, tiba-tiba akhirat dia bagi. Tak kata warna yang banyak ni. Jadi jujur pula dah masa tu. Warna banyak, Tuhan kata mau minta dulu. Dah dia dah ingat dah. Rupanya dia minta atas dunia, Allah tak beri atas dunia. Beri atas dunia kan jadi liar pula, jadi sombong pula, jadi leka. Tuhan tahu, dia orang tak bagi. Ataupun dia minta kaya. Minta kaya tak salah, tapi kadang-kadang Tuhan tak beri kaya. Kadang-kadang Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu. Yang minta tu nak sesuatu yang puas hati dia. Yang ingat ke kaya lah puas hatinya. Puas hatinya kaya, rupanya dah Tuhan beri benda lain ke dia. Jadi berdoa ni biar jadi amalan setiap masa kita. Ada masa ingat berdoa. Ada masa kita berdoa. Bukan mesti tunggu semayang berjamaah saja, bukan mesti tunggu lepas semayang saja. Tak, berdoa. Walaupun pendek, kadang-kadang pendek itu lebih molek lagi.
pasal dia fokus, pasal dia lebih ingat kepada Tuhan, main panjang juga. Jadi lala gitu, jadi ngapa jadi? Ambil sebut 2-3 otis, 2-3 perkara memang kita nak tu. Untuk kita, untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang ramai. Ataupun ada setengah-setengah sakit yang kita tahu, doa untuk dia, besar pahala. Ataupun orang yang kita marah, kita rasa dia tak betul sungguh dia ni seorang, doa untuk dia. Doa untuk dia. Tak rugi masuk syurga dia nak. Kita pula bimbang aku masuk syurga. Jangan, doa untuk dia. Marah tu marahlah kalau tak kena. Asal kita tak maki marah, asal kita tak kata huduh, marah tak apa, jangan kata huduh. Kalau salah kita kata salah. Kita berdoa pula kebaikan, besar pahala untuk apa dia, untuk kita. Firman Allah Ta'ala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Kami tidak menyembah ataupun memujanya, malaikat supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Jadi orang dulu, orang kafir pun dia semua berhala kata bukan dia sembah, tujuannya molek. Tujuan molek, tapi dia panggil cara tu tak betul. Cara tak betul. Sesungguhnya Allah akan menghukum antara mereka dengan orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka perselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang tetap berdusta, menyatakan yang bukan-bukan, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik. Jadi maknanya orang yang sembah berhala pun dia kata kita juga. Sebab tu kadang-kadang kita duk perhati orang main dengan Tok Bomo ni kena berhati. Kalau kita pergi rumah Tok Bomo, awal-awal dah kita nampak Tok Bomo tu memang salah ni. Tok Bomo tu salah guna benda-benda syirik ataupun main jin, main iblis. Asal bank lah kau gitu. Asal bank. Kalau pergi cari hak molek. Tok Bomo ni ada hak baik, ada hak jahat. Orang pun ada baik, ada jahat. Polis pun ada baik, ada jahat. Ulama ada baik, ada jahat. Jadi kita kena pandai tengok. Tuhan dah beri dah akal ke kita. Komang-komang kita pun dah nak sabar kepada nampak sikit hak mana betul, hak mana salah. Tak reti juga kita tanya orang, apa tak tanya. Jadi maknanya apabila kita pergi, kalau nampak main syirik, main wah pelak ni, tinggal hak lagu itu. Tak payah. Pasal kayak dia main dalam pemikiran kita. Tak apa kita tak dengan Tuhan. Cuma pergi kat dia tu nak. Jadi kadang-kadang Tok Bomo tu bila khabar pula hak buat kemau orang tu. Allah, kalau gitu balik awal. Tak boleh buat Tok Bomo hal lagu gitu. Dia khabar lah orang ni. Munasabah orang kata. Munasabah. Tak kira munasabah tak munasabah. Kalau Tok Bomo baik, Tok Bomo yang beriman, Tok Bomo yang bertakwa, tak khabar orang buat. Ustaz, dia baca Quran ya Bomo. Baca Quran pun dia guna Quran. Orang politik ada guna Quran. Tok Bomo ada guna Quran. Orang jahat pun ada guna Quran. Guna tak semestinya betul. Tak semestinya betul. Memang betul sungguh kadang-kadang orang jadi Tok Bomo ni molek rak you mari buat pelak dia. Kita duk mabuk orang baca Quran tadi. Punah jadi. Jadi rosak. Sekiranya diperhatikan ayat-ayat di atas, orang musyrikin didapati memperakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka juga mengakui dia pemberi rezeki, pentadbir alam semesta, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Dalam masa yang sama juga mereka mengiktikadkan berhala-berhala yang disembah
hanya berfungsi sebagai perantaraan dengan Allah. Dengan Allah. Mereka tidak menganggap berhala-berhala tersebut benar-benar layak untuk disembah. Meskipun demikian, Al-Quran tetap menamakan mereka sebagai golongan syirik atau musyrikin. Allah juga memerintahkan orang Islam memerangi mereka sehingga mereka bertaubat daripada syirik tersebut. Firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, tanyamu wahai Muhammad tentang aku ni, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyebut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka menjadi baik serta benar. Jadi Allah Ta'ala ajar Nabi, wahai Muhammad, mukabarlah ke orang, orang-orang yang beriman, mukabar ke dia, berdoa kepada aku dekat dengan mereka. Jadi maknanya syarat ni orang yang nak berdoa ni memanglah kena buat baik ke Tuhan. Buat baik dengan Tuhan. Buat baik dengan Tuhan ni pula bukan mesti kajubah, bukan mesti jadi tok iman, bukan mesti jadi ustaz. Mayang kena semayang, zikir kena zikir. Bukan tok iman, bukan zikir, bukan ustaz, bukan zikir. Orang biasa pun pakai topi sudu pun dia berzikir. Dia buat baik dengan Tuhan. Apabila buat baik dengan Tuhan, dia berdoa lah. Dan memanglah Tuhan ni dia akan perkenan dengan orang yang baik. Cuma cara kita faham orang baik tu lagu mana. Jadi apabila faham orang baik ni tu imam, jadi hunggak tak masuk semua lah. Kalau kita kata orang baik tu ustaz, hunggak semua lah. Padahal kita orang baik juga. Kita tahu kita orang baik. Dan kita semayang, bulan Ramadan kita puasa, ada masa kita berzikir, ada masa kita baca Quran. Baca Quran bukan mesti baca Yasin, bukan mesti baca surah Baqarah, baca Qul Huwallahu Ahad. Tapi kita baca setiap hari itu ada yang kita baca. Dah kita baik dengan Tuhan. Dah baik dengan Tuhan, minta doa lah kita. Minta doa. Memanglah orang yang berdoa ni dia kena baiklah dengan Tuhan. Tapi kita pun baiklah dengan Tuhan. Kalau kita rasa tak baik, kita buat baik dengan Tuhan. Tapi doa baik dengan Tuhan itu bukan jadi tok imam, bukan mesti jadi ustaz. Awak baik dengan Tuhan ni, buat yang Allah suruh, yang Nabi suruh, maka baik dengan Tuhan. Walaupun kita pakai luar jin, walaupun kita pakai seluar, tak pakai apa, kain melekat, tak pakai jubah. Kadang-kadang cara menafsirkan siapa baik tu, hak nampak jubah, hak nampak serban. Dah, serban. Hak tu hak dia pakai. Hak amal tu baik ke tidak? Ilmu tu betul ke tidak hak yang dia ada? Firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong, takabur daripada beribadat dan berdoa daripada aku akan masuk ke dalam neraka Jahannam, ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Jadi maknanya orang yang berdoa ke Tuhan ni sombong pula. Jadi sombong pula dah. Maknanya kita ni kalau tak mau jadi sombong, salah satunya rajin berdoa. Hak ni dengan Tuhan, kita ada dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ni nak jadi baik yang betul, kena baik dengan Tuhan, kena baik dengan manusia. Baik dengan Tuhan, kita jangan sombong dengan dia. Salah satu jangan sombong, kita kena berdoa. Tak berdoa jadi sombong pula. Jadi kalau gitu, berdoa acak-acak, biar kita jadi tak sombong, biar Tuhan sayang kita.
Baik dengan orang pula, kita senyum ke orang. Tersalah dengan orang. Tersalah dengan orang. Itu tanda baik kita, tanda tak sombong. Cumanya salam lagu ni tak belaga lah. Naik sebuah kereta mari. Dah mayang salam pula ke dia. Dah awak dia pula. Kamu naik kereta dengan aku ni. Kita nak kita Kuala Lumpur. Kita Kuala Lumpur. Siapa dia ke mama? Mayang Zuhur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam apa pula? Kamu naik kereta dengan aku tadi kan? Ataupun jumpa ni salah dah. Dah mayang salam pula. Dah apa tak boleh Ustaz? Bukan tak boleh. Takut jadi syarat. Takut jadi syarat lepas mayang. Nak kena salam. Jadi tak boleh timbul benda tu jadi akidah, jadi pahaman gitu. Bukan salahnya salam itu. Jadi dok sedap kalau dok salam lepas mayang. Hak ni dak belaga ni. Salam tu tak salah. Tapi dah jadi lagu tu lagu mana? Ada juga ulama-ulama Saudi lah, ulama Saudi orang tanya, sadaqallahul azim. Siapa baca Quran sadaqallahul azim. Jadi ukhrah ni ulama ukhrah haram. Apa pula haram? Nabi dah ajar dia kata. Ada Nabi kata sudah baca Quran kata sadaqallahul azim. Kita pun dulu dak faham juga permainan tu, cara faham tu. Apabila kita duk dengar aliran ni, lagu mana betul ke haram? Jangan kata betul lagi. Yang pertama ada ulama ikrah, berau haram lalu. Ada ulama orang lembut pula boleh seboleh-bolehnya. Dok mana kita duk tengok berarti nak kata haram terus, dok lalu kerah sangat tu. Nak ambil lembut dok lalu takut dok kena juga. Kalau saya, pandangan saya, kalau orang tanya, saya ambil yang setengah. Yang tengah itu kadang-kadang kata sadaqallahul azim, kadang-kadang tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak menetapkan seolah-olah kalau baca Quran kena kata sadaqallahul azim. Jadi kalau gitu kita buat retek, kita dok retek. Kita buat retek, dok retek. Tapi kalau Nabi yang kata, kita hari-hari tak apa kata sadaqallahul azim. Juga salam asal lepas mayang. Saat ni naik kereta dengan kita nak pergi Kuala Lumpur, berhenti di Kemamang. Assalamualaikum, berawak salam pula dah. Asal tak berawak salam pula. Jadi lagu mana mainan. Jadi kita ni nak ambil hak orang panggil yang sederhana. Pasal ada orang kata bid'ah ni reka gini, kita tak ambil juga kata bid'ah. Tapi siapa pelik orang lalu jadi macam wajib, macam sunat. Cuba kita buat paham ngaji pula. Asal ngaji berawak salam. Contoh, asal ngaji berawak salam. Kita reka. Gitulah rekanya. Itu kat orang main gatik orang mati. Asal mati je gatik. Asal mati je buat tahli. Ya ke Nabi gitu? Nabi dak buat gitu. Dah ustaz nak kata warna. Kan saya kata bid'ah kan perang orang pula. Kan saya kata bid'ah takut dak kena. Ambil dalam tenangnya. Tak payah buat, tapi taklah kata bid'ah. Tapi ada je orang kata bid'ah. Tapi kita nak imbang, kadang-kadang tak boleh jadi pecah, tak boleh balah, tak boleh itu. Terpaksa kadang-kadang kena. Jadi kadang kita nak tahu mari mana sadaqallahul azim. Ataupun apabila orang mati, pengumuman orang mati. Pengumuman orang mati hari ni, pagi tadi mati seorang ni. Maka sudah kita katalah Al-Fatihah. Cari tak ada ni, duk ngaji-ngaji dalam Sahih Bukhari. Sekali tak ada ni. Memanglah kita ikut, tapi dah kita besar ni, dah kita dengar ni, kita nak tahu mari ikut mana. Semayang Zuhur tu mari ikut mana? Kita nak tahu. Cari-cari mari Zuhur. Ada hadis mayang Zuhur. Ada hadis mayang Zuhur. Bang ni mari ikut mana? Bang asal nak mayang bang. Asal nak mayang bang mari ikut mana? Kita pun cari-cari. Ada sungguh Nabi sungguh seorang sahabat tu azam. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Kita pun berawak buat Bilal pula pada nama dia. Patutnya Muazzin. Jadi kita nak tahu berapa nama Bilal, berapa nama Muazzin. Bilal nama dia, orang ambil je makna. Kita tahu dah kat mana mari. Orang kata khilafah Islam. Kenapa khalifah? Orang kata jamaah Islam. Kita jamaah Islam perang balah sama kita. Mari dalam hadis pula jamaatul muslimin pula dah. Hak mana jamaatul muslimin? Hak mana jamaah Islam? Hak mana khilafah? Mari pula ahlus sunnah wal jamaah pula dah. Apa benda ni ahlus sunnah wal jamaah ni? Kita nak tahu ahlus sunnah ni mai ikut mana? Kita nak tahu tahlil orang mati mai ikut mana? Kita nak tahu akikah tu mai ikut mana? Ada majlis akikah.
Ya, ada akikah. Nabi sebut, Nabi sebut suruh sembelih kambing. Ada riwayat kata 2 ekor untuk lelaki, ada kata seekor. Kita pergi kat orang ekor. Main beratur pula dah, main kerak rambut ni. Kerak rambut 7 orang, 7 orang. Mai kat mana tak tahu. 7. Okey, bilang saya Tok Iman, Tok Bila, AJK masjid Okey, 7 orang. Patutnya kat ke buh darang ni lok ni. Darang ini nyoh dah. Mari kok mana tu? Yang mai kok mana je reka tu? Jadi kita nak tahu hak asal kok mana? Hak reka kok mana? Hak Nabi hak mana? Hak Allah suruh kok mana? Hak ulama ke hak mana? Hak ulama kita boleh pegang hak mana? Hak ulama kita tak boleh pegang hak mana? Hak ulama kita kena lawan hak mana? Biar jelah. Dah kita kan zaman ilmu dah ni, dah kan dia buat turun semua. Asal kata dia ustaz, masuk syurga lalu. Asal kata dia ulama, masuk syurga lalu. Padahal berlambak ayat Quran yang cerita masuk neraka ulama, berlambak hadis-hadis Nabi sebut dajjal ulama, kepada baca berhabis. Jadi biar kita komang-komang pun biar tahu jugalah asal kasar-kasar tu, biar kita jadi maknanya tak jadi buat turun, kita buat tu ada benda yang kita faham maknanya. Jadi semoga kita ni akhirnya jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat ke Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.